adalah ijazah sarjana muda Siti Bina IPM. Okey. Itu dia tinggi. Kemudian Ustaz juga menyambung pengajian berbakti bersama almarhum Tuan Guru Datuk Wasadin Al-Hafiz dan juga almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kaus. Okey, dan sekarang ini Ustaz sedang meneruskan terapi di juzuk qiraat 14 riwayat dan 7 qiraat bersama dengan Sahih Fadilah dan Syekh Salahuddin Muhammad Al-Khawari. Dan untuk anda semua, Ustaz juga merupakan pengasas kepada Akademi Ronatul Quran, jadi pengajian umum untuk dewasa. Jadi tanpa meninggalkan masa lagi, insyaAllah saya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Farid Abu Wabiyah untuk menyampaikan kuliah pada pagi ini. Dipersilakan Ustaz. Astaghfirullahaladzim wa la ilaha illa anta wa na'budu wa na'budu wa lika mustaqim. A'udzuka min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha alimul ghaibi wasyahadah huwal rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus al-malikul quddus. Muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya Rabbal Alamin. Apa khabar, semua sihat? Ada orang tak ada ni? Ada. Takut saya cakap dengan malaikat, tapi sungguh dah nampak macam malaikat dah semua. Diam, tawaduk kan. Alhamdulillah. Baik, pada pagi yang penuh barakah ni, kita tak ambil masa lama, 5 minit dah cukup tak? Oh, 5 minit tak cukup. Kita nak membincangkan satu tajuk yang penting. Bukan sekadar penting, malah menjadi isi kepada kehidupan. Kita ada tajuk dia, hakikat sebenar hujan dan masalah. Tapi saya tak bercadang untuk bahaskan satu-satu tajuk ini. Saya akan ambil secara khulasah saja, kesimpulan. Dalam pemerhatian, kalau kita lihat dalam kehidupan ni, dengar kita perhatian sebab apa yang kita bincangkan pada pagi ini. Alhamdulillah, masih pada ustaz dan semua yang kuasa menganjurkan program yang begitu penting. Sebab apa? Sebab hari ini kita melihat kehidupan ni, kita selesai dengan kebendaan. Kita sangka, sedangkan kehidupan tidak akan selesai dengan kebendaan. Kehidupan selesai dengan kefahaman. Saya ulang lagi sekali. Kehidupan susah atau senang? Dua-dua. Kehidupan ada dua cerita, susah atau senang.
Ustaz, hidup saya susah. Ya. Jadi apa masalah susah? Saya tak faham kenapa saya susah. Itu masalah dia. Susah tak ada jadi masalah. Masalahnya tak faham kenapa saya susah ni, tak faham lah Ustaz. Rasa macam saya tak nak teruskanlah hidup ni. Ada jambatan mana-mana tak Ustaz? Nak pergi bawa jambatan? Kita dah dengar kan. Saya nak khidmat lah, nak turak mana-mana, nak lubang ke. Kita pun lega boleh. Ingat-ingat tujuan ni. Kalau dia tak faham tu masalah. Ada orang senang? Ada. Payahlah senang. Ana senang sekarang ni Syekh. Dia kata, payah. Baru nak senang, payah. Kata dah senang, payah pula. Kenapa? Nampak? Orang itu datang, orang ini datang, tak senang duduk kita. Tak senang duduk pula. Dah senang tapi tak senang. Jadi apa maksudnya apa? Dia tak faham kenapa dia senang. Dia kata kunci di bawah. Keutamaan di dalam kehidupan itu adalah kefahaman jemaah sekalian. Sebab itu majlis ni diwujudkan. Bukan sekadar nak memberi kebendaan. Saya nak baca satu hadis Nabi SAW nanti, dan saya harap semua jemaah yang hadir ni ingat, kalau tak hafal pun hadis ni, ingat maksud keseluruhan. Sebiji lebih kurang macam suasana begini tapi waktu subuh. Nanti saya bacakan matan di ujung nanti. Ingatkan saya. Dia ada kaitan dengan pemberian. Ni bukan kira susah atau senang ke, ni umum hadis. Diringkaskan cerita dia. Allahumma salli ala Nabi SAW tu waktu pagi, waktu pagi subuh, solat subuh, ramai orang datang. Biasa subuh kalau pergi kerja bawa ramai, kalau cuti kurang. Atau ada apa function tertentu bawa ramai. Ramai datang. Nabi toleh, Nabi bagi salam, kami tengok ramai. Subuh. Maka Nabi kata, aku kira kamu tahu Ubaidah Al-Jarrah datang ni. Ubaidah Al-Jarrah, sahabat Nabi SAW, datang pada Bahrain, bawa harta daripada Bahrain, nak bagi seorang sikit. Hadis ni ada. Nabi senyum tengok gelagat kaum Ansar waktu itu. Jadi Nabi tanya, betul tak ni? Betul ya Rasulullah. Lalu Nabi kata apa? Abshiru wa amilu ma yasurukum. Gembiralah, berharaplah apa yang mengembirakan kamu. Waktu itu nak bagi, Ubaidah Al-Jarrah datang bawa harta nak bagi orang Ansar, seronok nak dapat harta. Nabi kata apa? Abshiru wa amilu ma yasurukum. Gembiralah, berharaplah dengan apa yang menggembirakan kamu. Tadi dah gembira tu, kenapa tak cukup? Nabi kata jangan gembira itu, gembiralah, berharaplah apa yang menggembirakan kamu. Fawallah, demi Allah, tidak aku takutkan kefakiran berlaku atas kamu. Nabi tak takut kita miskin, mas sekalian. Semua orang ni takut-takutkan kita. Dan tak mulia pun dengan harta, tak hina pun ketiadaannya. Hari ni saya datang lah uji naik kuda perang kat luar. Nak uji dia, hari ini Allah datang dengan saya dengan kuda perang kat luar tu. Kalau tengok, ustaz bawa ni, berapa harga ni ustaz? Saya kata, ini tugas lagi besar. Kalau tak ada, kita takkan rasa. Kalau ada, kita kena kecilkan dia. Bukan senang kerja ni. Kul mata'ud dunya qalil. Katakan dunia itu kecil. Walal akhiratu khairul liman ittaqa. Akhirat tu lebih besar, lebih kekal. Punya susah nak kecilkan dunia. Kalau tak ada, tentu arah lagi. Ni tengah ada ni. Kecilkan dia. Di mana besarnya dunia ini? Di saat digunakan untuk agama. Tak kisahlah berapa harga pun motor yang ada di luar sana, tapi di sisi Allah, kemana sampainya? Kalau ada motor di luar sana 5,000, motor tu ada 149,000, berapa jarak harga dia? Dia sampai kat surah Mukhlisin ni, dia punya harga riset kosong semua. Allah akan tengok pahalanya apa.
Itu sebenarnya jemaah sekalian. Maka betapa ruginya 149,000 itu tak jadi pahala, rugi. Betapa beruntungnya motornya 5,000 itu datang bawa masjid jadi pahala. Ini yang kita nak bincangkan jemaah sekalian. Nak mengubah perspektif persepsi umat Islam yang rasa lemah, yang rasa malas, yang rasa susah, tak ada harta, malah rasa bangga bila ada harta. Ini bukan sikap orang beriman. Dan Islam dah terbukti. Nabi pilih jalan susah. Saya kalau diberi pilihan pun saya tak nak semua benda-benda ni. Tapi dah didatangkan amanah saya untuk membawanya. Amanah saya untuk membawanya. Nabi pilih untuk susah. Tapi Nabi kaya raya. Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in semua kaya raya. Tapi mereka tidak terperdaya dengan harta. Mereka tidak bersedih dengan susah. Pagi ni kita bagi kuliah, tapi padanya kena ada semangat. Sebab bila sebut tentang kesusahan ni, ujian ni, dia kena ada satu konsep desakan. Dia tak boleh tuan-tuan, sabarlah dengan ujian ni tuan-tuan. Kita ni dia ada monoton sikit. Betul saya tukar mood tone saya ni. Sebab bila bawa kepada ujian masalah ni, saya tak kisah siapa depan, saya menggambarkan bagaimana para sahabat Nabi SAW radhiyallahu ajma'in menghadapi kesusahan. Yang mana pernah dengar nama Abu Hurairah radhiyallahu an? Pernah dengar? Kenal? Siapa? Dah jumpa ke? Kenal? Tak. Abu Hurairah radhiyallahu an tu perawi hadis yang terbesar. Tahu riwayat hidupnya apa jemaah sekalian? Antara golongan sufah yang berhijrah pada Makkah ke Madinah, orangnya miskin, fakir miskin, tetapi tak terdengar cerita miskin dia. Apa yang kita kenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu an? Riwayat perawi hadis. Perawi hadis yang hebat, mulia, Allah angkat. Jadi itu yang kita nak nampak, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat, dan sahabat pun tak kisah pun dengan susah itu. Jadi itu mentaliti yang pertama kita kena faham. Berbalik pada tadi, bukan susah, bukan senang yang menjadi masalah. Ini betulkan dulu benda yang first kali kita nak bincang. Kalau tidak nanti kan dia jadi macam ceramah biasa, masuk di kiri, turun ke kanan, alah dah susah-susah juga ustaz, macam mana? Oh luar tu senang luar semua, saya susah kat sini. Bukan itu tujuan saya datangkan kat sini. Bila Ustaz Fazil panggil, Ustaz boleh ke tajuk ni? Boleh. Saya sangat suka sebenarnya tajuk ni. Tajuknya memang saya sangat suka, tentang ujian dan masalah. Sebab menjadi tanggungjawab untuk mengupas maksud ujian dan masalah dalam perspektif, dalam pandangan kita nak tengok ni, ujian masalah ni apa sebenarnya cerita. Okay, yang pertama saya dah bagi tahu tadi, gambaran awal. Orang susah tetapi tiada kepahaman. Masalahnya bukan susah, masalah tak ada faham. Tak faham susah tu. Bila tak faham susah tu, apa dia buat? Dia akan buat kerosakan. Bukan sebab susah tu dia rosak. Susah tidak merosakkan jemaah sekalian. Miskin tidak menghinakan, fakir tidak mematikan kita. Jangan terpengaruh, terpedaya dengan keadaan orang cerita kat luar tu tak ada duit, payah, susah. Kita dengar apa agama cakap. Kita kena dengar apa Allah kata. Kita kena dengar apa Nabi kata. Itu cara dia. Sebab ini kadang-kadang kita dilemahkan dengan perkara itu. Sebab yang jadi masalah tak faham susah tu apa. Bukan susah itu. Sebab ada orang senang pun susah juga. Sebab apa? Dia tak faham. 5 orang adik-beradik, dia seorang senang. Agak-agak senang hati tak yang seorang ni? Agak-agaknya lah. Setiap bulan je, Mat, tolong Mat. Agak-agaknya lah. Katalah Allah takdirkan tak semua ni jutawan. Tak nak amin? Amin lah. Tak nak pula lah. Patutnya amin. Ya Allah kan. Semua jutawan. Amin ya Allah. Keliling kita semua orang susah. Okey? Tak perlu Ustaz, saya jadi susah balik lah Ustaz. Jadi jutawan ni.
Keliling kita semua orang susah. Okey? Tak ada Ustaz. Biarlah diorang pun senang juga. Abang, nanti kan yang susah tu minta saya. Susahlah saya. Lah pula dah. Dah nak jadinya susah ke senang ni? Dah kau confuse dah. Yang mana satu ni Allah permintaan ni dah. Kita nak faham maksud dia betul tidak? Maknanya bukan soal susah atau senang. Faham tak kenapa dia senang? Oh, aku ni Allah jadikan senang. Keliling ramai orang susah. Bila orang susah datang, dia tak susah hati. Memang Allah jadikan dia orang senang. Cop duit. Nak berapa? Nak ambil. Nak berapa? Ambil. Memang saya banyak duit, katanya. Tapi tak semua orang macam tu, jemaah sekalian. Try tengok pegang duit. Orang minta berderau jantung lah, men. Kan ada orang kadang-kadang dia datang bawa buat tisu kan. Dua orang kan. Seorang tak nampak, seorang nampak kan. Kita pun nak bagi. Kita bukan nak, saya bukan nak tegur isu tu. Orang dia nak bagi tu. Datang orang tu, orang dia nak bagi. Dengan yang nak bagi pun buat tak nampak kan. Dia pula tak nampak. Ingatkan kawan tu je tak nampak. Dia pun buat tak nampak. Mana suara tadi tu? Berderau jantung. Anak lelaki, mak ayah minta duit, berderau jantung yang memet. Suami isteri minta duit, berderau jantung. Duit kena. Isteri suami minta duit, bukan berderau jantung, guruh terus. Berpetih-petih, apa abang ni duit ni minta ke saya? Abang patut bagi saya duit, saya ni duit saya dah. Kalau perempuan ada duit semua buat wasiat siap-siap bagi ke anak, kau bagi ke suami kahwin lain. Tak ada suami pun tak apalah, ada duit, yang penting ada duit kena. Kan? Tak pasal-pasal. Dan saya nak bagi tahu, bila ujian dan masalah dipandang dengan kebendaan senang, saya nak bagi tahu satu perkara. Realiti. Ada siapa tak dalam kita dengar isu yang buang duit? Dia bergaduh dengan duit, dia buang duit. Ada tak? Ada buang mak, buang ayah ada, buang isteri ada, buang suami, ramai gitu. Bukan, panas sini pula kan. Buang suami, ramai Ustaz buang suami kata. Buang suami ramai, buang anak ada, buang ayah ada, buang mak ada, buang saudara ada. Tengok duit punya cerita. Jadi di mana kata senang tu bila kita menyelesaikan masalah dengan duit boleh selesai masalah? Tak. Silap bilang bila ada duit tu yang buang tu. Nak menanggung ni bukan senang. Kalau tidak dengan iman, kalau dia tak faham, daripada sekarang kita belajar patut datang faham, tiba-tiba Allah bagi senang. Insya-Allah kita akan senang berterusan. Kita pun kalau susah nak minta pun payah juga kalau susah tak faham kan. Marah pula. Nak bagi-bagi je lah. Nah inilah macam-macam cik-cik borang lah apalah. Dah marah. Bukan sini, kat Zimbabwe sana. Tahan pula ni kan. Jangan ceramah lah pula. Contoh. Tapi kadang-kadang manusia itulah dia tak faham. Jadi nombor satu yang kita kena tekankan di sini jemaah sekalian, terus ambil kata kuncinya apa? Terus kepada permasalahan perbincangan kita ni. Apa ni Ahmad bin Hamzah Ruqayyah ni mana apa nama ni? Ini tak ada kena-mengena dengan perbincangan kita. Sekejap. Okey. Nak kita padam. Okay. Yang mana ada pen, ada kertas, salin. Yang mana ada handphone, catat. Yang mana ada gambar, ambil gambar. Ni penting ni tajuk ni. Okey, alhamdulillah. Baik. Jadi cerita je jemaah sekalian. Tang mana kasih sayang Allah itu bila ada kefahaman. Daripada kefahaman ini
Jadi sefahaman. Bila tidak sefahaman, maka bertemulah dengan kehancuran. Rumah tangga yang tiada kefahaman dan tidak sefahaman, maka bertemulah kehancuran. Satu, yang tidak ada kefahaman tentang susah, maka dia tidak sepahaman dengan susah tu. Dia susah, dia tak sepahaman dengan susah, menentang dia. Ai susah, dia gerak bergaduh dengan susah. Maka bila tak sepahaman dengan susah, dia akan bertemu dengan kehancuran, walaupun dia berusaha dah siang malam pagi petang. Ni boleh jelas ni. Okey, word ayat dia malam ni pula, macam malam lah pula, siang ni. Kefahaman ni tanda sayang. Ingat, bila sayang jangan diukur dengan benda. Bila sayang itu diukur dengan kefahaman. Dan kata Nabi SAW, barang siapa yang Allah nak berikan dia kebaikan, may yuridillahu bihi khairan. Bila kita sayang, kita bagi kebaikan, betul tak? Bila kita sayang anak kita, kita bagi yang terbaik, betul tidak? Kebaikan. Tapi apakah maksud kebaikan itu? Maka Nabi kata, barang siapa yang Allah nak berikan dia kebaikan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu hafiddin, maka diberikan Allah SWT kefahaman di dalam kehidupan beragama. Suami kalau sayang isteri dia, suami faham perangai isteri dia. Isteri aku ni penat gambar dia. Tak apa yang kamu penat ini hari, kita makan luar. Ye, katanya. Nampak kan faham tu. Kamu nampak gaya macam nak Shopee ni kan. Nalah abang dah top up Shopee tu senyum dia. Abang ni kan memahami betul lah. Itu tanda abang sayang. Kan? Sepahaman, mana dia faham? Dia faham, tengok ni suami dia terbatuk-batuk dah. Nak air dah tu orang tua tu dia. Air pula dah tahu dah. Dia nak kopi nipis dah. Dia bawa. Kamu ni macam tahu adalah aku ni. Alah bang, 30 tahun kita sama bang, takkan tak faham bahasa lagi. Jadi bila kefahaman, senang mudah kira. Maka bila Allah bagi kefahaman, kesefahaman ni penting. Yang kita nakkan adalah sefahaman, tapi mesti bermula dengan kefahaman. Kefahaman bermula dengan ilmu. Lepas tu ni duduk pagi ni kan, lepas tu sambung lagi, cari lagi, sebab kita nak dapatkan sepahaman. Dan kefahaman itu diberikan yufaqihu wa fiddin, faqih. Faqih ni maknanya faham. Faham dalam apa ni? Dalam agama. Agama ni cerita tentang apa? Kehidupan sebenarnya. Macam mana nak hadapi kehidupan susah, agama ajar apa, dia faham. Bila dia faham itu, selamat. Wujudlah sefahaman dengan susah. Maka bila dia dah faham tadi, daripada kefahaman ni, dia belajar ni, Allah nak bagi dia kebaikan, dia bagi kefahaman, maka dapatlah sefahaman. Bila dapat sefahaman, maka katalah dia sedang susah, senang, maka dia sefahaman dengan susah ni. Dia tak bergaduh pun dengan susah. Dia kan gaduh dengan orang. Sebenarnya kita ni dengan keadaan kita je. Bila kita tak sefahaman dengan keadaan susah, orang datang mula kita menyampah. Datang pula dia ni. Nampak kita sedang masalah tu. Orang pun datang, jadilah menambah-nambah masalah. Sebab tu kita kalau datang rumah orang ke Islam ni, adab tinggi. Bagi salam 2 kali 3 kali tak jawab, balik. Maknanya dia tengah tak sepahaman tu. Contoh kan, pendukung dah dengar macam puyuk terbang tadi tu, tak payahlah kacau. Assalamualaikum.
Tak bunyi pula masuk pagar tu buka ketuk pintu. Jangan. Walaupun tu kawan kita, walaupun siapa, adab kan ada macam tu. Jadi ketika itu dia tak sepahaman dengan keadaan dia, orang datang apa terganggu. Isu dia bukan orang tu, keadaan dia dengan pahaman dia dengan keadaan dia tu. Baik. Jadi kefahaman mendatangkan sefahaman, sefahaman bila dengan keadaan mendatangkan pertolongan. Ini kan dapat pertolongan ni kan. Saya tak nak guna pertolongan, kita guna perkataan yang lebih tepat, bantuan. Ustaz nak minta bantuan Ustaz. Bantuan apa ni? Ni sami saya daripada badan di sini. Nak minta bantuan, ada apa-apa bantuan tak ada? Kita dah nampak bantuan tu dengan al-fulusul duit. Hentikan kefahaman begitu. Sebab bantuan bukan dengan fulusul duit. Bantuan itu dengan tadi kefahaman tadi. Bila dia dapat duit dengan kefahaman, maka itulah bantuan. Isti'anah panggil. Maka di sini jemaah sekalian, kasih sayang itu diukur dengan kita mendapat kefahaman tadi. Nah, di sini ada type. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu, yang mana ilmu ni kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu karamallahu wajah, kata beliau, orang banyak harta kita jaga dia, makin banyak harta makin banyak masa nak menjaga dia. Makin banyak ilmu makin banyak masa kita dijaga. Ini kena saya tukar macam itulah. Sebenarnya perkataannya begini, harta semakin banyak maka semakin dijaga, makanya makin banyak makin kita kena jaga dia. Tapi ilmu semakin banyak, ilmu yang menjaga kita. Kan bagus banyak ilmu tu, makin terjaga makin terpelihara. Maka mana lagi mahal, ilmu ke kebendaan? Ilmu lah. Sebab kebendaan minta dijaga, ilmu menjaga kebendaan. Mana lagi mahal? Ilmu lah. Sebab yang menjaga kebendaan itu. Harga benda ni 1 juta. Ada ilmu yang menjaga 1 juta. Terjagalah 1 juta tu. Lagi mahal lah ilmu ni. Ni 1 juta ada, ilmu tak ada. Tak apalah, ambil je lah. Kita pula buang masa nak jaga dia. Buang masa tak ada apa. Lelas sekali kena tipu, susah, tak tenang, macam-macam lah isu berlaku. Itu kena faham. Jadi makna kata tanda kasih sayang Allah itu dalam keadaan kita berhadapan dengan ujian, dan ujian itu dalam rupa bentuk dua, susah dan senang. Ujian ada susah, ada senang. Dua-dua ujian. Itu kena faham. Ujian itu adalah apa yang menimpa. Ujian ini adalah yang menimpa, yang kena kat kita, yang menimpa kat kita. Apa yang timpa ni? Senang pun timpa juga, cuma lebih cenderung kita guna timpa ni susah. Tu tadi. Jelas? Di sini okey. Nampak dulu maksud ujian. Sebab orang nampak ujian je gagal. Tak. Ujian bukan gagal. Ni kita nak pergi kefahaman lah ni. Ni tanda Allah sayang lah ni. Panggil semua ni buntung dapat datang. Ni tanda Allah sayang ni. Allah nak pergi kefahaman. Macam mana kita nak faham ujian tu apa? Maka ujian ni apa yang menimpa dalam hidup kita, rupa bentuk senang atau susah. Kebiasaan adat cenderung bicara soal ujian merujuk kepada kesusahan, kecenderungan kita. Namun susah itu satu sudut daripada ujian, sebab ada lagi satu sudut yang dinamakan kesenangan. Dua-dua ni ujian. Okey. Jelas yang pertama. Dah gagal belum ni? Belum gagal. Bila nak gagal? Bila dia apa? Gagal memahami. Dia tak faham. Berbalik tadilah, dia tak ada ilmu. Dia tak faham mendepani susah, tak faham mendepani senang. Apa maksud dia tak faham? Dia tak faham apa kehendak agama pada susah.
Susah di sini kita bagi maksud apa? Yang mendatangkan resah. Susah mendatangkan resah. Betul? Ke tak resah, susah? Tak apa Ustaz, tak okey, saya okey Ustaz. Maka tu tak susah lah. Alah, susah hati saya Ustaz. Apa? Anak saya ni sakit Ustaz. Itu susah. Lah Ustaz, susah hati saya ni Ustaz. Tahulah duit ni yang banyak ni banyak sangat dapat duit ni, susah hati. Itu susah. Kalau banyak sangat bagi kat saya, tak masalah, saya boleh urus. Dia pergi kepada hati. Dia membawa kepada satu suasana hati yang gelisah. Ni hati-hati jemaah sekalian. Saya nak cerita bab gagal ni. Ni kena perhati ni. Sebab ramai kadang dia tak faham tentang di manakah bibit-bibit kegagalan. Dan saya perhatikan, ya Rabb, sayangnya Allah ni, sebenarnya Allah bukan nak gagalkan kita, tapi bila manusia menzalimi diri sendiri, ya Rabb. Sebab manusia ni dia ada satu sifat ajilah, gopoh-gapah. Dia ada nafsu. Ni dalam perbahasan manusia pula, diri kita tahulah sebut sikit, ambil pengetahuan ni. Dalam diri kita ni ada yang dinamakan nafsu, ada yang dinamakan qalbu. Dua-dua ini ada peranan dia, dan dia peranan besar dalam hidup ni. Peranannya sangat besar, yang akan memberikan kesan kepada kegagalan dan kejayaan, kepada cara nak hadapi ujian. Ujian apa? Ujian susah, ujian senang. Apa maksud susah? Yang resah. Apa maksud tenang? Yang membawa tenang. Selagi dia tidak tenang, dia belum senang. Kena faham tu, bukan senang banyak duit kan. Sebenarnya ujian yang datang susah senang, dia nak pergi pada tengok kita ni faham tidak, kemudian tengok gelisah atau tenang. Ini kena faham ni jemaah sekalian, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi faham. Bila dia orang sangka dia senang, saya datang bawa kereta Ferrari, bawa, senang ustaz ni, Ferrari bawa. Tapi tak tahu dalam hati saya tengah resah. Apa benda ni? Ni saya bawa Ferrari, tapi hati saya tengah resah. Nah, itu bukan senang, dia tengah susah. Kita pun turun. Ustaz, susah hati nampak. Awak turun bawa Ferrari, tapi berbincangan tentang susah. Apa cerita? Saya susah hati ni, kereta ni siapa saya nak bagi ni? Allah, macam tu saya ustaz. Saya yang siapa saya nak bagi kereta ni? Macam tu pula susahnya. Ada susah yang membawa kebaikan. Jadi maknanya perbincangan senang atau susah ini adalah satu keadaan yang nak menggambarkan suasana hati kita. Ini ilmunya. Jadi ketika Allah uji susah, kemudian dia faham nak menghadapi susah dan dia tidak gelisah, maka susahnya itu tidak menyusahkan. Maksudnya dia bukan ujian yang menggagalkan dia. Boleh jelas? Tang mana nak gagal, tahu kan? Bila susah, dia mula tidak, orang kata apa, senang cerita, dia tenang dengan susah itulah. Dia faham, sebab tenang ni membawa kefahaman. Bila susah, dia faham dengan kesusahan, maka tidak membawa kepada kegelisahan. Dia tenang menghadapi kesusahan, maka itu bukan kegagalan walaupun dia diuji dengan kesusahan. Sebab tu jangan cepat-cepat hukum. Tengok susah dah dia tu, tu Allah uji dia tu. Itulah banyak sangat sedap mulut cakap korang kan kadang-kadang. Itulah suruh usaha tak nak. Dia uji orang macam tu. Bukan. Kita tengok orang tu macam tadi, banyak duit, Allah, banyak duit tu, Allah berkatilah hidup dia. Salah.
Bukan itu tanda ukuran. Tandanya hati dia tenang tidak dengan keadaan itu. Itu jelas. Maka qalbu merujuk kepada taat. Nafsu ni dia merujuk pada perasaan. Dan qalbu ni juga membincangkan soal perbincangan hati, bahasanya hati ataupun jiwa. Dan nafsu ni berbicara tentang emosi. Sebab tu orang panggil hati dan perasaan. Hati dan perasaan. Hati dan perasaan. Kenapa ada dua cerita kat sini jemaah sekalian? Kerana memang ada dua cerita pun. Hati cerita bab lain, perasaan cerita bab lain sebenarnya. Dia ada dua pembincangan dia. Baik. Maka hati ini perbincangannya tentang taat. Sepatutnya perbincangan hati ini tentang taat. Kalau siapa yang bincang soal sakit hati, resah hati ni, bermaksud dia duduk kat sini, dia masih tak faham. Dia tak ada kefahaman nak menepani susah. Apa nak buat? Jangan kita cerita. Cuma bagi nak tunjukkan kedudukan tu. Bila dia tak faham apa ketaatan yang kena buat time susah, maka hatinya ini akan sakit. Maka sakit hati ini akan pergi kepada perasaan. Perasaan inilah yang akan membawa marah dan selainnya. Boleh nampak? Boleh jelas? Piramli cakap 3 kali tak nampak, 3 kali Jumaat. Kalau tak nampak 3 kali Jumaat. 3 kali Jumaat apa Ustaz? 3 kali Jumaat. Allah bagi kesenangan insya-Allah. Amin ya rabbal. Saya ulang lagi sekali pelan-pelan insya-Allah. Bila datang ujian susah dan senang yang menimpa, asabathum, apa yang menimpa kamu, musibah, dia panggil musibah, itu yang menimpa. Dua susah dan senang, ada dua susah dan senang. Maka jika kita tak faham, maka dia akan membawa kepada gelisah. Bila gelisah, dia akan membawa kepada kerosakan. Ini bukan sebab susah, bukan sebab senang, tetapi sebab gelisah yang datang sebab tak faham. Taib. Maka gelisah ni ada cerita dia, sebab ada dalam diri kita ni ada dua isu yang perlu kita faham. Nafsu dan qalbu. Ni tuan-tuan sedang jemaah yang Allah kena ambil faham benda ni. Jangan tak apalah Ustaz, saya tak mau faham dah, nanti okeylah tu sendiri. Jangan. Tak ada siapa yang kau okeykan dalam tu, melainkan Allah SWT. Dan kalau kita tak faham, macam mana kita doa nak minta betulkan? Awak tak faham perasaan saya. Memanglah aku tak faham. Apa tu perasaan? Sila terangkan. Kadang-kadang ramai yang cakap macam tu kan. Abang tak faham perasaan saya. Awak faham perasaan saya pun tak faham. Habis tu awak suruh abang faham, awak pun tak faham perasaan awak, nak minta saya faham. Saya pun tak faham perasaan saya. Habis cerita. Lain sekali masing-masing luahkan perasaan. Lain sekali tunjuk perasaan, piket kat luar. Tukar suami. Ini yang berlaku. Sebab yang nak fahamkan perasaan bukan orang, bukan kita minta orang faham perasaan saya. Tuan tak faham ke saya susah? Orang tu faham ke? Melainkan yang melaluinya sendiri, betul tidak? Kita yang melalui susah, kita yang faham. Cuma kita faham apa? Yang ini kita kena betulkan. Dalam diri kita ni jemaah sekalian, ada dua isu yang mesti kita jaga agar tidak merosakkan keadaan itu. Atau dua isu inilah yang akan mengundang bantuan Allah. Dua inilah yang kita kena jaga. Bukan orang jemaah sekalian.
Orang hanya tengok kita susah, dia boleh setakat bantu itu one way, one shoot sekali, sebulan sekali, setahun sekali. Yang nak dengar kita punya susah setiap hari siapa? Ada orang nak dengar pusat aduan kesusahan setiap hari. Datang ni mengadu je susah. Cik, saya bukan nak minta bantuan apa-apa, saya nak mengadu je. Hari ni saya tak ada makan, saya nak mengadu itu je. Saya lapar, saya tak ada makan. Ada tak tempat aduan? Kau tanggung sendirilah katanya. Aku pun malas nak dengar dah. Tak ada orang yang nak dengar setiap hari keadaan perasaan kita, keadaan hati kita. Ada? Tak ada. Bila tak ada, kita kena buat sesuatu. Sebab susah senang tu takkan berubah macam tu je. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah takkan ubah keadaan itu. Sebab keadaan tu memang Allah dah tetapkan takdirnya. Melainkan dia yang mengubah keadaan, bukan. Tetapi Allah yang mengubah keadaan itu bila hatinya berubah. Ini kena faham ayat ni. Bukan kita yang ubah keadaan itu. Ramai yang salah faham, dia ingat dia yang ubah keadaan itu. Tak. Susah senang ni dia macam ni. Dia ada dua blok kat sini. Susah, senang. Ini singkatan boleh susah. Bukan apalah susah-susah ni. Tadi tak dengar dia bercelik kata susah. Ni ngaji apa susah ni? Susah senang, malas nak tulis panjang. Okey, susah ni merujuk kepada resah. Senang ni menunjuk pada tenang. Sebenarnya begitu ending kepada susah dan resah ni. Dia adalah satu keadaan nak bawa kepada mana? Kalau susah membawa dia resah atau susah, bermaksud kita boleh terbalikkan macam ni. Kita pakai apa? Reverse balik. Kalau orang tu resah, maka dia susah. Maka kalau orang itu tenang, maka dia senang. Boleh faham? Nah, makna kata orang susah bila dia resah, itu dia susah betul tu. Orang yang senang dia tenang, mana dia senang betul tu. Tapi kalau dia senang, kita uji pemikiran kita ni. Sebab ini Allah bagi pemikiran ni semua brilian. Pemikiran manusia itu hebat. Jangan kita rendahkan dia. Sebab jangan Ustaz, saya ni ngaji rendahnya, bukan itu ceritanya. Semua fikiran ni Allah bagi hebat. Baik, cuba tengok gini. Bila senang tetapi dia resah, maka dia susah. Bila susah tapi dia tenang, bermaksud dia boleh faham tak ni? Bersilang ni Ustaz, bersimpul-simpul fikiran saya ni Ustaz. Sebab dah faham susah tu resah. Dah susah belum resah. Susah senang itu keadaan. Hati dan perasaan akan menentukan keadaan di susah senang. Okey. Jadi makna di sini berbalik ayat tadi, Allah SWT telah takdirkan keadaan susah, keadaan senang ini, keadaan takkan berubah. Kalau susah-susah lah dia, kalau senang-senang. Sebab itu macam cuaca. Kalau hujan-hujan lah, tak ada tiba hujan dia berubah jadi bentuk lain, tak. Hujan-hujan itu takdir yang telah berlaku. Mana susah senang ni keadaan. Dia ibarat cuaca. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali mengatakan susah ni ibarat malam, senang ibarat siang. Kita jerit lah macam mana pun, waktu siang aku tak nak siang, aku nak malam. Orang kata gila. Sebab tu bila orang tak terima susah, lama-lama gila. Sebab kalau dia menjerit kat luar tu, aku nak malam, aku tak nak siang, gila ke apa dia ni? Terimalah siang tu. Okey, dah siang ni, yelah. Suka ke tak suka ke, siang tetap siang. Allah takkan ubah siang tiba-tiba kita jerit, tukarlah jadi malam, pum, gelap.
Rupanya bukan malam, dia yang gelap, orang sarung dia, pap, bawa dia lagi, bising betul dia. Seribu gelap betul. Takkan berubah keadaan cuaca itu. Jeritlah macam mana, itu maksud tak berubah. Dan kita pula takkan boleh ubah keadaan itu, melainkan kita yang berubah. Itu maksudnya. Okey, saya terima siang. Okeylah, saya terimalah siang. Dah siang je. Jelah, saya terimalah. Kan dah berubah tu. Boleh faham tak ni? Ke dah lapar dah ni? Tu sebab saya mula lambat sikit kan. 5 minit lagi berhenti. Habis dah. 11 suku dah. Tadi mula pukul apa? Sejam dah kan? Berapa Ustaz? Berapa minit? Habis dah? Sejam. Lama sangat sejam. Saya pun lapar. Dah boleh 11.30. 11.20 saya berhenti dah. Boleh? Kita buat kesimpulan. Tapi rasa macam tak nak berhenti ni, macam nak teruskan lagi Ustaz ni. Nampak je semangat dia ni. Alhamdulillah. Dia kalau semangat dengan ilmu tu, tandanya umur panjang, insya-Allah. Amin. Amin. Tanda kau semangat dengan ilmu, tandanya Allah nak senangkan tu. Ni hari ni jadikan titik tolak untuk, ya Allah, selama ni aku silap, aku faham pasal susah senang. Kebanyakan contoh, minta maaf saya cakap, akan ada anjuran begini. Bila cerita tentang susah, berubahlah tuan-tuan. Siapa lagi yang tak nak mengubah hidup kita? Buat sesuatu, do something. Kan? Buat itu, buat ini. Memanglah bagi satu semangat keadaan itu kan. Tapi itu cerita lain, itu taktikal. Ini kita cerita tentang kefahaman yang selama ni kita salah faham. Kita cepat, bila susah dia kita terus terkesan. Sebenarnya ada cerita lain. Begini rupanya, orang yang resah itu kerana susah, maka dia itu memang susah. Maksudnya kalau resah itu membawa kepada hatinya dan dia susah dan resah, oh ya betul susah. Tapi kalau dia susah, dia tidak resah, maka dia belum susah. Sebab tu ada orang yang Allah akan takdirkan dia hidup susah. Itu maksud saya, faham tak? Janganlah, kenapa aku ditakdirkan susah ya Allah, nanti menjerit kat situ. Kenapa? Relax, senang. Sebab tak semua orang yang Allah akan takdirkan senang, dan tak semua orang yang Allah akan takdirkan susah. Tak semua, sebab ini aturan Allah jemaah sekalian. Tetapi kita ada peluang untuk tenang. Tenang ni Allah akan bagi pada semua, barang siapa yang mengambilnya. Maka di saat kita tenang dengan susah, percayalah, wallahi jemaah sekalian, akan ada bantuan Allah datangkan. Ada je insan-insan yang baik hatinya. Saya rasa nak bagilah kat Haji. Sebab saya tenang tengok Haji. Tengok Haji susah tapi tenang. Saya yang susah tengok Haji. Saya ni senang tapi saya tak tenang. Ji, tolonglah saya Ji. Haji pun tengok, nak hidup ini fata morgana, nak ombo cerita. Haji pun sambung, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah, aku kena sekolah ini lagi. Tidaklah kesenangan dunia itu kesenangan yang menipu nak. Hidup ni kena pandai nak, jangan mandai-mandai. Walaupun dia susah, tapi kata hikmahnya tajam pergi. Yang senang duk perasan banyak duit tu, tahu duk malu dengan orang susah. Yang hidup serba sederhana. Patutnya kita bagi pengajaran macam tu. Barulah ada maruah orang susah. Jangan kita rendahkan maruah kita di saat susah. Dengan keadaan, Allah saya ni gini, saya begini. Ingat orang senang nak simpati. Minta maaf, dia tidak akan simpati kalau hatinya tidak ada Allah. Tapi orang yang ada hati dia tenang, dia akan simpati dengan keadaan sesiapa pun. Itu maksud dia. Baik. Jadi keadaan ini takkan berubah. Maka di sini apa yang berlaku adalah perubahan itu mesti bermula pada hati dan perasaan tadi. Yang ini Allah Ta'ala akan berikan kepada semua. Perasaan dipanggil mutmainnah. Nafsul mutmainnah, nafsu yang ditenangkan. Oleh apa? Ditenangkan ni oleh apa? Oleh qalbun salim, hati yang sejahtera. Masya Allah. Ini jemaah sekalian, saya nak bincangkan, mudah-mudahanlah Allah buka hati faham. Sebab dia begini,
Ada orang dia memandang rendah dengan hati yang sejahtera, dengan tenang, dia anggap macam dia menafikan. Terimalah jemaah sekalian, tolonglah terima bahawa hati yang sejahtera akan mendatangkan perasaan yang tenang walaupun keadaan itu susah. Bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu peluang untuk kita yang sebenarnya keadaan ini tidak mampu memberi kesan, iaitu apabila hati dan perasaan sudah berada di dalam kefahaman. Tu jaga tu, faham. Sekarang ni, ya Allah aku susah senang ni, nak jaga hati perasaan. Nak hati yang sejahtera dan hati yang tenang. Jadi kesimpulan kita, bagaimana nak menjaga hati dan perasaan ini penutup. Jangan sibuk nak menjaga susah dan senang. Ada orang sibuk nak jaga susah, berusaha nak jadi senang. Lalas bila senang susah balik. Betul tidak? Sebab dia tak jaga hati dan perasaan dia. Sekarang ni kita kena jaga hati dan perasaan. Saya ringkaskan perbincangan kita. Dengar perkataan ini baik-baik, sebab dia ada makna yang tersirat. Susah tidak merasa susah. Boleh nampak saya tulis? Tak maaflah, tulisan doktor memang macam ni. Doktor tak berapa nak jadi. Susah tidak merasa susah, senang tidak merasa senang. Macam mana tu? Sebab tu saya kata dengar baik-baik. Susah tidak merasa susah, senang tidak merasa senang. Habis nak rasa apa, Ustaz? Orang dah geram tu. Nak rasa apa? Sabar. Kita kena bawa rasa ini kepada rasa yang sebenar. Itulah rasa tenang. Jadi bila dia rasa tenang, susah mendatang pun tidak rasa susah, senangnya datang pun tak rasa tenang, maka dia tak tertipulah. Taklah jadi orang yang over bila senang lupa diri, susah pun lupa diri, senang pun lupa diri. Jadi rasa tenang ini, nak membina rasa senang itu bagaimana? Rasa tenang itu bagaimana? Okey. Ini tuntutan agama. Ini kita akan boleh kembangkan. Jemaah sekalian, silalah dalami ilmu ini. Apa dia? Susah, dia ada tuntutan dia. Senang, ada tuntutan dia. Apa tuntutan agama pada susah? Satu je word saya akan keluarkan. Nampak macam mudah, tetapi tolonglah dalaminya. Susah, tuntutannya adalah sabar. Kan? La sabar. Saya dah puas sabar, Ustaz. Itu sabariah, faham? Yang dah puas sabar tu sabariah. Sabar di sini rujuk Al-Quran, apa dia? Gembira. Wa basyiris sabirin. Kabarkan berita gembira bagi orang sabar. Kalau masih belum gembira, bukan sabar. Siapa? Sabariah. Dia masih terkesan dengan emosi dia. Itu sabariah. Sabariah, sabarlah sabariah. Nama kamu tu sabariah. Sabarlah. Macam mana aku nak sabar? Gembiralah. Macam mana aku nak gembira dengan susah? Pahamilah apa maksud susah itu. Susah itu untuk menguji hati kita ini. Nampak Allah ke tidak? Bila susah kita nak minta tolong siapa? Allah. Jangan kecewa dengan orang tak tolong. Itu memang adatnya begitu. Jadi bila susah, nampaklah pertolongan Allah. Saya satu keadaan bab susah ni, bila orang benda yang paling senang nak buat time susah, paling senang nak buat time susah, apa dia? Ini senang sungguh ni. Dia ni susah sangat, tetapi bila susah sangat dia boleh buat benda ni. Senang dia boleh buat. Apa dia? Merungut. Lah, memang senang, memang selalu saya buat tu, Ustaz. Dah senang sangat. Benda yang paling susah nak buat time senang. Dia ni senang sangat ni, tapi susah nak buat benda ni.
Jangan ingat bila dah senang boleh buat benda ni. Kalau time susah dia tak buat benda tadi, apa sabar. Time senang dia akan susah untuk syukur. Ingat, qalilan ma tashkurun, sedikit sangat hamba-Ku yang bersyukur. Macam mana nak syukur? Nampak motor kat luar tu, saya bawa tu kan, sampai ada orang cakap apa, Ustaz, susahnya nak jumpa motor besar datang masjid. Allah, yang aku bawa ni tak nampak. Biasanya yang saya akan dengar, motor besar, Ustaz tak pergi Thailand, right? Ya Allah, ke Thailand, asal kau nampak aku muka Thailand ke apa? Biasanya nampak motor besar ride Thailand, motor besar makan-makan, motor besar santai-santai. Bila masa nak sampai masjid, jangan ingat senang ya. Motor ada 1250 cc, satu ada 100 cc. Yang mana bawa pergi masjid? Agak-agak cuba teka. 100 cc. Sebab apa? Jimat minyak. Yang 1250 cc bagaimana? Occasion penting, grup yang penting. Di masjid, alah, yang biasa-biasa sudah. Sedangkan motor tu Allah bagi. Semua yang kita dapat hari ni Allah bagi. Di saat Allah bagi senang lepas ni, tolong datang ke rumah Allah. Nak tahu time bila? Time susah lah datang. Barulah time senang dia akan terus datang. Jadi ini satu kesimpulan yang penting yang mesti kita ingat. Susah, sabar, dalaminya tentang sabar. Ni Asma' Husna yang ke-99. Tak semua orang sampai. Syukur itu pun tak semua orang sampai. Syukur ada lawan dia, kufur. Cukup takut, sebab tu saya mulakan tadi, mudah-mudahan kita menjadi hamba-Nya yang benar-benar bersyukur. Jadi supaya bila Allah bagi susah senang ujian, bermaksud berbalik tajuk kita ni, ujian. Betul lah Allah sayang, sebab Allah nak bagi kita belajar namanya, sabarnya, syukurnya di mana letak. Nak rasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Baik, jelas? Boleh? Alhamdulillah. Ada soalan ke? Dah buka 1 2 ke? Bolehlah. Alhamdulillah, syukur. Tak ada persoalan ni sekarang Ustaz, saya dah mula tenang Ustaz, alhamdulillah. Ustaz nak kekalkan tenang macam mana Ustaz? Cerita ni semangat macam ni. Sekarang pergi kepada realiti sebenar Ustaz. Bergombak-gombak dada ni. Ingat, tarik nafas. Susah tak merasa susah, senang tak merasa senang. Tapi jangan sambil jalan cakap kau orang gila pula kan. Susah tak merasa susah. Susah, ya Allah jangan bagikan aku rasa susah ini. Itu sebenarnya doa ya. Baik, insyaAllah itu saja. Baik, moga-moga Allah rahmati kita semua. Moga-moga semua yang hadir pada hari ini Allah SWT berikan rahmat dan kasih sayang, insyaAllah. Mudah-mudahan program ini diberkati oleh Allah SWT, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fi din wa alimna bi takwin. Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattahu ya Alim ya Razzaq ya Wahhab ya Allah. Dengan nama-Mu ya Allah, dengan kesempurnaan-Mu ya Allah, kami hari ini berkumpul di rumah-Mu ya Allah, untuk mendapatkan kefahaman daripada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, berikanlah kami kefahaman di atas apa yang telah kami pelajari hari ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, dengan berkat baginda Nabi SAW ya Allah, sekiranya ada yang di dalam ini yang menghadapi kesakitan, Kau sembuhkanlah ya Allah. Jika di dalam ini yang menghadapi kesusahan, Kau permudahkanlah ya Allah. Jika di dalam ini ada yang kesempitan, lapangkanlah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami kekuatan, kefahaman untuk kami menghadapi segala bentuk ujian, susah dan senang ya Allah. Jadikan kami orang yang sabar ketika susah ya Allah. Jadikan kami orang yang bersyukur ketika senang ya Allah. Ya Rabb, sesungguhnya kami ini hanya hidup dengan-Mu ya Allah. Ya Allah, Kau yang maha menghidupkan, Kau yang maha mematikan ya Allah. Ya Allah, bantulah kami dalam setiap perkara, kabulkan kami dalam setiap hajat ya Allah. Rabbana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Ya Allah, jauhkanlah negara Malaysia ya Allah
dari segala balak bencana ya Allah, daripada segala bentuk ujian kesusahan ya Allah, dari segala bentuk banjir besar yang boleh menyusahkan ya Allah, jauhkanlah ya Allah, berikanlah ketenangan, keamanan, keselamatan kepada negara Malaysia ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.